Cumanya sebabnya niat saya bukan tidak lain sebabkan Ma'al Hijrah ini untuk mintakan Habib malam ini doakan, terutama sekali minggu ini, iaitu minggu muzakarah ulama-ulama kita, terutama sekali muftin kita, mufti-mufti kita di Baladina Malaysia ni, yang akan bertemu dan berjumpa di negeri Pahang, Darul Ma'mur, yang alhamdulillah untuk muzakarah bukan muzakarah khas yang dah beberapa kali buat pasal virus, tapi ini muzakarah am, full council, yang dihostkan insya-Allah oleh Istana Pahang minggu ni. Antara beberapa agenda yang penting bagi umat kita di Nusantara ini, and I don't mind sharing all of you because ini Ma'al Hijrah. Pentingnya supaya para mufti kita faham maqam, tempat sebenar ilmu, terutama sekali ilmu yang selalu kadang-kadang kita sudah lupakan, yang sudah jadi ketinggalan, bukan peninggalan. Ni beza, ketinggalan dengan peninggalan. Peninggalan something positif, waras. Ketinggalan, dah terlupa, iaitu ilmu tasawuf. Jadi di sini Datuk Seri Mufti Pahang, alhamdulillah selaku tuan rumah dan Istana Pahang, dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku yang masih muda, tetapi alhamdulillah dengan sebab nasihat dan istisyarah dan hati yang mulia yang Allah bukakan pada baginda, Pahang akan jadi tuan rumah pada minggu ini untuk mufti-mufti insyaAllah dapat tarbiyah dan ditarbiahkan tentang makna tasawuf, mengingatkan dari mana kita datang di Nusantara ini adalah ulama-ulama tasawuf, habaib kita yang bawakan Islam ke negeri ini, ke Kesultanan Melayu Melaka, yang masuk Islam dan semua masuk Islam sampailah sekarang ni. Jadi saya mohon supaya kita semua dapat aminkan dan doakan insya-Allah. Bila mana memang perlu ulama kita, mufti-mufti kita, para mufti kita kena ada ilmu yang balance, ilmu yang seimbang. Kita sekarang di zaman di mana banyak kecelaruan ilmu. Saya risau bila dah tengok trend di Malaysia dah sampai kat sini. Saya kalau di England memang biasa nampak. Sebab itu Biladul Gharib yakni memang gharab, memang patut pelik bin ajaib tempat tu. Jadi tak kisahlah kalau nampak orang nak pergi minta fatwa, ni fatwa. Depa pergi tanya mana? Pergi tanya muhaddis untuk fatwa. Muhaddis, orang yang ada ilmu hadis, untuk fatwa, untuk beramal. Kalau kita yang dah mengaji macam Datuk Nordin, zaman Tan Sri Yusuf Nur, zaman almarhum Tan Sri Abdul Hamid Osman, orang yang dah memang mengaji fardu ain ni, dia memang tahu. Kalau nak tanya soalan apa boleh buat, apa tak boleh buat, hukum 5 tadi, itu tanya ilmunya ilmu mana? Ilmu fiqh. Maudu ilmu fiqh itu apa? Subjek mata ilmu fiqh itu apa? Af'alul mukallifin. Apa pun saja perbuatan orang kita yang ada bertanggungjawab, taklif ni, mukallaf ni, bihaitsu urudi ahkamilaha. Dari segi kita nak tahu perbuatan apa saja yang kita buat dalam dunia ni, apa hukum yang daripada 5 tu perbuatan itu. Nak buka tingkap ni pun ada dia punya hukum. Mubah sebenarnya, harus. Tetapi bila kita pasang niat yang baik, buka tingkap itu untuk bonda kita mungkin jadi dapat pahala. Jadi satu amalan yang qurbah contohnya. Itu sebabnya bila orang nak tanya fatwa, pergi tanya ulama fiqh, bukan ulama hadis. Dan di sini di mana Imam Abu Hanifah ni, ceritanya daripada Imam Baghdadi kan, dia ditanya gurunya, ada kalam gurunya Al-A'mash, huwa mufassir, huwa muhaddith, man huwa Al-A'mash. Ini seorang salaf yang terkenal yang merawi hadis dengan Imam Abu Hanifah. Di kalam dia Imam Al-A'mash mengingatkan Imam Abu Hanifah di sini. Imam Abu Hanifah adalah faqih. Dia kata, ya ma'asyarul fuqaha, wahai mufti-mufti, maknanya mufti zaman tu fuqaha lah.
Antum al-attiba, kamulah yang doktor-doktor. Kamulah yang pandai beritahu kita apa ubat dia. Tu maksud attiba. Pandai bagi tahu kita apa ubat dia. Maknanya orang yang pandai keluar prescription. Wa nahnu, yakni al-amash, yang mufassir ni, yang muhaddis ni, yang ilmu dia nakliyat ni, tapi tak sampai ke tahap makam ilmu fiqah. Wa nahnu as-sayadilah. Kami cuma hanya yang jaga tukang ubat. Apa bahasa Melayu dia? Tak tahu sayadilah. Farmasi. Itu bahasa Melayu ni, bahasa Melayu betul ke farmasi? Bukan, ini Kamar Dewan ada. Yang jual ubat, yang jaga ubat. Jadi kalau logik, kalau dalam ilmu dunia pun, kalau nak minta ubat tu, you pergi farmasi ke, you pergi hospital, you pergi jumpa GP ke, you pergi jumpa doktor, you pergi jumpa farmasi. Kalau pergi jumpa farmasi, dan main DIY lah. Dia punya ilmu dia memang enteng sikit tu, dia dapat beritahu sikit tu. Itu dia salahnya bila kita nak minta fatwa daripada ulama yang tak kena pada tempatnya. Hadis, alhamdulillah, ulama hadis ada makam dia. Apa maudhu ilmu hadis? Ilmu riwayat. Nak tahu dia punya status hadis ni mutawatir ke, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, malah maudhu pun sekali. Tetapi itu, ilmu itu tidak memberi makna untuk kita punya hidup, kecuali dengan sandaran sanad saja. Itu pun kalau sanadnya dhaif, contohnya, dan sekarang ni dalam ni zaman yang orang kalau hadis dhaif pun dia dah allergic. Menurut Imam Nawawi, kalau hadis dhaif pun kalau boleh digunakan untuk tarhib atau tarhib, untuk motivasi, limalah, apa masalah? What is the problem? Because makna dia dah sahih walaupun sanad dia dhaif. Jadi ini contohnya. Jadi saya pohon, insya-Allah pada malam yang mulia ni dengan kehadiran Habib, dengan doa yang barakah, lebih mustajab, amin. Sebab kita doakan supaya ma'al hijrah para mufti kita sama-sama di Malaysia kembali balik pada fitrah kita di Nusantara yang memang seimbang dalam tradisi ilmu fiqah dan hakikatnya, atau syariat dan hakikatnya, atau fiqah dan tasawufnya. Bak kata Tok Guru Imam Syafi'i kita, man tafaqaha wa lam tasawuf faqad tafassaka. Siapa yang mengaji cuma ilmu fiqah tetapi tak mengaji ilmu tazkiyatun nafs, tak mengaji ilmu adab, akhlak, tasawuf, yani mereka will be in a great danger to jadi lawyer buruk, fasik. Itu maksud fasik makin di sini bukannya berdosa macam tu, macam fasik orang ya, tapi orang yang pandai cari hiyal, apa dia macam mana guna undang-undang ni, nak cari kona kita jadi macam lawyer buruk. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang hanya mengaji tasawuf tetapi tanpa ilmu fiqh, they will be in danger of jadi zindik, takut masuk dalam ajaran sesat. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Tetapi hanya seorang alim itu atau ami itu, orang awam itu yang combine both, yang zahir dan batin, yang hakikat dan syariat, yang fiqh dan tasawufnya, alhamdulillah, seperti ulama-ulama kita, habib-habib kita di Nusantara yang membawa Islam ke rantau ini, yang ada balance, masya-Allah. Itulah dia, orang takkan ada problem, takkan enteng. Ma'al hijrah bukan bid'ah, dalalah. Ma'al hijrah adalah bid'ah hasanah yang terbaiknya, yang ini sunnah mustanbitah, sunat yang memang mafhum, ya, bukan bukan tersurat tetapi tersirat. Allah, masya-Allah. Jadi di sini I am humble before I pass on to our Habib. Sitting down, khadimul majlis, pengarah jawi. Kadang untuk dengar, kadang-kadang bila dah ada trend kata macam boleh ke buat maulid ke tak boleh, maksudnya beberapa tahun lepas, Khadim Majlis Agama Islam, sekretari Majlis Agama Islam, setiausaha Majlis Agama, bagi kita istisna, bagi kita exception. Alhamdulillah, pada fatrah coronavirus, Majlis Maulid Akbar, alhamdulillah, saya rasa saya memang rasa macam sebab dalam hati. Tadi bila kita mahalul qiyam. Jadi kalau orang yang tak faham, bila sampai mahalul qiyam, bila maulid,
berdiri. Ini, bila berdiri ni kenapa? National anthem. Selalu apa? Lagu kebangsaan. Itu kita punya lagu kebangsaan. Kita punya nasyid kebangsaan. Nasyid umat kita. Itu mahalul qiyam kita. Itu yang kalau ulama pun boleh kata itu hadrahnya kita di situ. Mengingatkan saya kalam ulama simple saja. Makam dia untuk zikir itu. Zikrul dunia mukhannas. Orang yang hanya ingat dunia ni bila berzikir, macam kita bila budak-budak, saya ingat bila budak-budak umur macam 80 tahun itu saya pun masih lagi mungkin budak-budak. Kita pergi masjid, pergi nak buat baca Yasin, tahlil malam Jumaat. Dan kita orang nak buat tahlil, la ilaha illallah, dah. Ini mana goyang kepala. Ini dah dia punya hadrah dia dah. Jadi pasal kita budak-budak tak apa. Makzur. Budak kecil lagi. Kita pun tengok, gelak-gelak pun ada. Itu pasal dia zikrul dunia mukhannas. Dia pasal dia masih lagi dalam dunia ni bila dia berzikir. Dia belum ada hadir dalam kulubnya. Pasal kita budak-budak. Tetapi kalau alangkah jeleknya, adakah hodohnya bila kita orang tua nak macam tu? Kalau dah masih tua lagi, masih seperti kebudak-budakan. Zikrul dunia mukhannas. Maksudnya bila kita ingat dunia ni dalam zikir kita, dan kita akan seakan-akan inilah apa mukhannas, saya tak tahu macam nak terjemahkan. Transvestite boleh, bahasa Melayu dia saya tak tahu, LGBT punya mukhannas, khunsa. Maknanya jantina dia tak sure, dia ni muzakkar ke muannas, dia ni lelaki ke perempuan, jantan ke betina, dia tak pasti, dia mutazabzib, tak pasti. Zikrul dunia mukhannas, itu makam budak-budak. Tetapi bila kita dapat dengan bimbingan ulama tasawuf kita, dan ulama tasawuf kita adalah antum ala tiba untuk fiqh, they are the fuqaha of our hearts. Mereka lah doktor kita dalam untuk membersihkan hati-hati kita. Memang. So kalau kita dapat ikut bimbingan mereka, naik makam zikrul akhirah. Ulama kata apa? Zikrul akhirah. Kalau kita naik gear daripada budak-budak tadi masuk, bila kita zikir akhir, maknanya zikir yang dah gaib. Maknanya zikir yang kita, benda yang kita tak nampak akhirat. Tak nampak lagi. Baru kita dapat, orang kata tutup mata, macam mula-mula baru rasa lah. Zikrul akhirah muannas. Ini kalau saya pun nak belajar nahwu. Macam apa ni, Ajurumiyah. Ini tradisi Imam Kushairi. Boleh ajar dalam nahwu tu, boleh ajar tasawuf. Zikrul akhirah muannas. Kalau kau dah naik makam daripada zikirkan dunia ke zikirkan akhirat, maknanya benda you tak nampak, you boleh percaya, maknanya dia boleh alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu dia maknanya. Dah mula permulaannya muannas. Maksudnya apa? Qalbun salim. Maknanya hati tu dah lembut. Tak ada lagi gelak-gelak tengok, macam mana orang ni duk goyang-goyang kepala. Itu memang tanda hadrah tu. Di mana pergi pun orang gelak. Hadrah di Nusantara orang duduk. Kebiasaannya lah. Kalau yang tak join tarikat yang lebih, orang kata Imam Al-Ghazali punya tarikat yang more sober, yang bukan sukran, yang bukan drunken master macam adindanya Imam Ahmad Al-Ghazali. So hadrah kalau duduk di negeri Arab sampai boleh berdiri. Tapi di negeri ni kebiasaannya goyang kepala tu dah high lah, orang kata hadrah high. Jadi di mana saja pergi kalau hadrah memang orang akan gelak kalau dia orang tak faham. Itunya sebabnya kalau tak bergerak pun, tapi zikrul akhirah muannas. Dah hati tu dah qalbun salim, itu dia Allah. Dia dah tak ada zikrul dunia, dia tak ada mutazabzib, dia tak jadinya macam khunsa lagi. Dia dah tahu dia seperti muannas, feminin. Memang lembut, latifun, jamilun, jamilatun. Hati kita dah buka. Tetapi makam yang tinggi tadi, mahalul qiyam, makam hadrah, zikrul maula, zikrul maula muzakkar. Itu dia. Dia punya tanakut, dia punya paradoksnya yang orang tak faham. Walaupun buka hati, dah qalbun salim ingat dah cukup.
Tapi ada yang boleh. Seperti makam Imam Ahmad Al-Ghazali, adinda Imam Al-Ghazali sendiri. Walaupun Imam Al-Ghazali dia normally tak go into the kalau washing machine ada spin kan punya cycle. Dia ada yang rinse ni. Tapi bila dah washing machine pun ada hadrah juga. High dia. Washing machine yang lama. Tak washing machine baru bunyi macam tu ke tak? Sama lah. For our mahalul qiyam tadi, itu that is the puncak zurwah of the majlis tadi. Our national anthem, bukan international anthem, our umat punya anthem. Wallahi, subhanallah, memang takdir Datuk Nordin Habib yang mulia. Saya bila dijemput sekali pergi ke Glasgow, Scotland, bila ada di sana, on the way, saya found out that di Scotland tu, mereka kalau nak nyanyi dia orang punya anthem, maknanya anthem ni dia punya rukun dia apa? Dia berdiri. Tu rukun dia. Lepas tu ni adalah pergelar anthem dia nyanyi lagu Auld Lang Syne. Saya terkejut. Auld Lang Syne ni lagu na 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 na. Ada riwayat Jawi Malaysia pun ada. Lagu pengakap bila dia orang sebelum nak berpindah, sebelum nak balik. Saya pun tak tahu nanti lirik Datuk Izhar boleh tolong kot. Sebab saya tak pernah join pengakap, jadi teman tak tahu. SPM pun tak tahu. Iaitu Auld Lang Syne lah. Iaitu lagu kalau di negeri barat memang sunat dia orang untuk bila New Year ini, ma'al hijrah mereka. Tapi I will not comment lah hijrah ke mana. Malam untuk New Year tu orang demo duk nyanyi lagu ni, and then duk berpegang untuk salam lah ni. This is dia orang punya anthem di Scotland. Sampai kalau main rugby ke apa, dia pun nyanyi, berdiri nyanyi lagu ni, berdiri. Ada kalau anthem dia tak jadi anthem kalau dia duduk. Itu sebab Imam Subki, antara imam kita dalam mazhab Syafi'i yang mengkaul mu'tamadkan isu mahalul qiyam ni. Dia kata memang mandub berdiri. Ihtiram untuk Rasulullah SAW. Bukannya because dia duk fikir ada orang duk nak melekehkan ni, kata ni because ni Rasulullah datang ke masjid sini kan, dia duk fikir secara zahiri macam tu, secara literal macam tu. La haula wala quwata illa billahil azim. Kalau kita boleh berdiri untuk negaraku, apa salahnya untuk nabiku? Bukannya wajib. Kalau tak mau berdiri, tak apalah duduk. Samalah macam kalau orang lain duduk negaraku, kamu duduk. Macam tu makam dia. Tapi saya di Scotland, dengan nak menunjuk dia karamah dan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita maunahnya, maka mungkin kita atau bila kita ke sana, bila tahu lagu Auld Lang Syne saya ada seorang kawan saya, Syekh Abdul Hakim, Dr. Tim Winter, dia cerita kat saya, ada lagu Auld Lang Syne ni sebenarnya boleh guna untuk bait, untuk satu bait Arab lah. Saya bila dengar bait Arab tu, itu bahar, sama bahar dia punya rhythm dengan Ya Nabi Salam Alaika. Jadi bila fikir macam tu dalam kereta, saya terus nak masuk ke majlis maulid tu, Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika, Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika, Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullahi Alaika, Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, Salawatullah Alaika, Allah
وسلم وبارك وعلى الله يا الله. ما شاء الله هذا الاجتماع بين الغرب والإسلام. Inilah, this is the conjunction di mana dunia, orang barat, orang kafir, orang kufar bertemu dengan dunia Islam. Lagu ni turun-temurun waris orang barat. Lagu anthem, lagu memang berdiri. Tibanya memang cocok dengan bahar yang sama. Ya Nabi salam alaika. Masya Allah. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana anna lahumul haq. Surah Al-An'am. Memang betul. We have shown you, kami dah tunjukkan pada tanda-tanda ayat yang kami ni wujud. Kami ni Allah. Wa fi anfusihim. Ini dalam dunia ni dan pada wa fi anfusihim, pada experience. Kalau ahli falsafah kata religious experience juga. This is the example. Hatta yatabayyana anna lahumul haq. Sampaikan hakikat itu dah jadi mantap, yang kamu tak boleh hindarkan, tak boleh menyorokkan lagi. Itu yang orang kata kalau kafir, orang kafir sebenarnya ialah orang yang seperti macam penanam, petani, iaitu dia menanamkan benih bawah tanah, maknanya menyorokkan kebenaran, hak. Itu maksud orang kafir yang sebenar. Di akhirat memang itu maksudnya. Jadi kita bila nampak hakikat sebenar, ini tahu dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat main. Jangan buat main. Memang jangan buat main. Saya bila nampak tu, syahid kan tu, tersedar. Ya Allah, lagu barat, lagu Islam dalam ini, dia punya haddul awsatnya, common denominatornya berdiri. Anthem. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sajalah I thought. Daripada dengar of our majlis dengan orang tua kita tadi and our ulama today, as a reminder for us, kita doakan supaya muzakarah minggu ini insya-Allah kita akan dapat manfaat dengar daripada Habib langsung, siaran langsung hari Khamis malam Jumaat insya-Allah. Ini zikir bukan zikir dunia, kita doa zikir akhirah dengan zikir maula. Walaupun ini ada uzurnya, kalau malam Khamis malam Jumaat selalunya kita duduk zikir dalam zawiyah mana ke, surau mana ke, masjid mana ke, baca Yasin ni malam Jumaat. Tapi insya-Allah hari Khamis malam Jumaat ni forum perdana. Saksikanlah topiknya insya-Allah tasawuf mengubat hati. Saya lupa nama seksi dia, tetapi dia punya, kita duk istisyarahkan daripada di belakang takbir ni, kata apa, tasawuf menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi Habib antara ahli panel pada hari Khamis malam Jumaat insya-Allah, Habib insya-Allah. Dan Ustaz Zakaria tu bila duk fikir tu apa, moderator tu bila nampak tahu Ustaz tu sahibul majlis malam ni, the natural choice untuk jadi moderator untuk topik tasawuf pada Khamis malam Jumaat ni, RTM siaran langsung. Saya pukul 9 malam ini. Iklan cuma dengar zikir Habib nanti insya-Allah. Untuk menjelaskan supaya orang salah faham tentang ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs. Ini antara intipati dan antara material dan antara orang kata benda yang kita dah take for granted di Nusantara, tetapi kita cannot take for granted anymore. Kalau dah antara kalangan ulama kita pun dah mula lupa antara kesedaran tasawuf. Jadi doakan supaya masyayikh ashabus samahah kita dapat insya-Allah buka hati mereka akan hakikat sebenar Islam, iman, ihsan. InsyaAllah supaya kita dapat dalam masa depan dan masa yang masya-Allah yang Allah anugerahkan, menganugerahkan mufti-mufti yang memang masya-Allah ada balance between ilmu itu. Ilmu fiqah, ilmu tasawuf, dan tahu makam ilmu hadisnya di mana, hakaza ila akhirih. Jadi di situlah saja Yang Mulia Habib Datuk, alhamdulillah, Nordin
Khadimul Majlis Ajib, alhamdulillah. Ustaz Iqbal Minal Jauhar, ya alhamdulillah. And Datuk Izhar, alhamdulillah. Dan kita doakan insyaAllah dengan Habib nanti dengar doanya untuk adinda, untuk anak anda Datuk Wan Muhammad, disebabkan keuzuran anak andanya tak dapat hadir pada majlis kita, supaya kita doakan insyaAllah. Ada mujarab insyaAllah doa daripada Habib pada malam ini. Kita doakan supaya dengan ma'al hijrah ini kita betul-betul dapat berhijrah dengan masya-Allah bersama Rasulullah SAW kita sepanjang masa, sepanjang zaman, masya-Allah. Dengan itu hadirkan dalam zikir kita seharian kalau boleh, kalau tidak seminggu, kalau tidak sebulan pun zikrul maula. Zikrul maula. Supaya kita ada hadrah kita tersendiri. Supaya kita dah membesarkan diri kita, tak ada lagi nak membelekeh ke orang yang berzikir, nak gelak dengan orang zikir. Itu orang masih lagi makam zikrul dunia. Dan kita mohon insya-Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati habib-habib kita, ulama-ulama kita, alhamdulillah, supaya kita dijauhi dari ilmu yang tak berguna. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita mohon ya Allah ya Rabbal Alamin supaya kita diampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabbal Alamin, terutama sekali ibu-ibu kami ya Allah, bapa-bapa kami, isteri-isteri kami, suami-suami kami, adik-beradik kami, kaum kerabat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk antara kami yang berjauh daripada keluarga, daripada rumah tangga kami, yang mana rapatkanlah, qarib ya Allah ya Rabbal Alamin, eratkanlah rumah tangga kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, walaupun kami bukan ada zahiran bersama-sama, batinan pun cukuplah, tetapi moga zahirannya datang kembali ya Allah ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyah sya'ulillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fil lana wa liwalidina. Taqabbalallahu